Yang mana Pak? InsyaAllah. Dengar suara saya? Dengar Ustaz. InsyaAllah. Kita boleh mula, minta maaf lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, dan nikmat pada saat ini kita dapat berada dalam satu majlis ilmu walaupun secara maya. Kita amalkan segala adab menuntut ilmu. Mudah-mudahan termasuk dalam majlis ilmu yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat duk kumur duk mendoakan kita kerana redha pada kita, dan mudah-mudahan termasuk dalam begitu juga janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang merentasi satu jalan, satu perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan insya-Allah jalannya menuju ke syurga. Dan saya kira dengan masa saat ini juga dikira cabarannya, bukan sekadar fizikal kita nak berjalan habis minyak keluar rumah tak. Ni pukul 3.4 ni waktu prime, waktu perdana kita ibadah senyap. Tambah pula kalau di tempat saya ni sedang hujan lebat, memang kata berganda-ganda nikmat tidur itu. Alhamdulillah, ini liku-likunya, mudah-mudahan menggandakan lagi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sepengajian yang saya secara peribadi menumpang semangat tuan-tuan puan-puan yang ada semua. Baik, tanpa membuang masa kita masuk pada pengajian kita. Hari ini saya cuba kontrol sendiri slide yang ada, tuan-tuan rahmat Allah. Tadi agak lewat sikit, minta maaf ya. Baik. Siri ketiga, insya-Allah kita sambung pengajian menggunakan buku Al-Quran yang belum kita baca. Hari ini insya-Allah kita masuk dalam bukunya, dalam buku kisah yang ke-6, muka surat 14. Insya-Allah kita akan rangkum sekali dengan kisah ke-7 dan ke-8. Sebenarnya satu kisah tu, 6, 7, 8 tu satu kisah sahaja. Tuan-tuan rahmatullah. Baik, kita tengok. Siapa yang ada buku boleh tengok buku muka surat 14. Saya hanya rumuskan baca saja kisah ni. Kemudian kita akan baca untuk kali yang kedua untuk kita mendalami sedikit ayat yang akan kita jumpa daripada kisah ini. Boleh ya? Kisah ni kalau saya nak letak tajuk, boleh letak tajuk lain, kisah raja, hamba dan ayat-ayat angka dalam Al-Quran. Al-Kisah, baik kita mula. Al-Kisah, ada seorang hamba di istana ni zaman dahulu. Si raja sangat menyukainya kerana dia rajin dan pandai. Suatu hari, raja tu berkata, mintalah apa saja yang awak mahu. Jadi hamba tu pun membalas, betul ke tuanku? Tuanku nak bagi apa-apa? Raja tu balas, ya. Kalau begitu, saya nak tuanku berikan saya wang dinar sebanyak bilangan yang terdapat dalam ayat yang saya akan baca nanti. Ini tempat pentingnya. Hamba tu minta, kalau macam tu tuanku, tuanku bagi kat saya setiap angka yang saya sebut nanti ayat dia, setiap angka dalam ayat itu tuan bagi sebanyak itu. Raja tu kata menarik. Jadi daripada tu mulalah baca. Hamba tu kata, mula baca. Wa ilahukum ilahu wahid. Kita pergi sekali lalu ayat ni tuan-tuan. Dan Tuhan kamu Tuhan yang satu. Apa angkanya dalam ayat ini? 1. Jadi raja tu pun bagi 1 dinar. Alah 1 dinar saja, bagilah. Tapi 1 dinar dengan angka ini tuan-tuan, kiralah berapa. Nanti kalau siapa boleh sharing berapa nilai 1 dinar hari ini. Baik. Hamba tu sambung lagi. Saniyasnaini idhuma fil ghar. Surah Taubah ayat 40. Mereka berdua sahaja ketika kedua-duanya di dalam gua. Sambil-sambil itu boleh. Lalu ayat ini ingat
ayat ni cerita pasal apa? Jadi apa angkanya? 2. Jadi raja tu pun bagilah 2 dinar. Hamba tu sambung lagi. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalathah. Sungguh telah kufur orang yang mendakwa Allah itu 3, yang ketiga daripada 3. Bahasa kita 3 dalam 1. Sungguh kufur orang yang mendakwa Allah itu 3 dalam 1. Ni kepercayaan Trinity. Berapa angkanya? 3. 3 dinar. Hamba tu sambung lagi. Qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilaik. Allah berkata, ambil, belalah 4 ekor burung dan jadikannya jinak dengan engkau. Kita dah belajar kisah ni sebelum pada ni. Berapa angka? 4 dinar. 4, dia dapat 4 dinar. Bersambung lagi. Wala khamsatun illa huwa sadisuhum. Tidaklah berlima melainkan dia yang keenam. Jadi raja tu pun bagi 5 dinar. Lepas tu hamba tu kata, tuanku, ada lagi. Dalam ayat ni 2 angka terus yang disebut, 5 dan 6. Baik. Hamba tu sambung lagi. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Seperti sebiji benih yang bercambah menjadi 7 tangkai. Lalu 7 dinar raja tu bagi. Hamba tu sambung baca lagi. Wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan pada hari itu akan membawa arasy Tuhanmu di atas mereka seramai 8 malaikat. Jadi raja tu pun bagi 8 dinar. Berapa dah agak-agak tuan-tuan? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Banyak jugalah tu. Hamba tu sambung baca lagi. Wa kana fil madinati 9 rahtin yufsiduna fil ard. Dan di kota itu terdapat 9 orang yang membuat kerosakan di bumi. Kisah apa ni? Jadi raja tu pun bagi 9 dinar. Hamba tu sambung lagi. Tilka 'asharatun kamilah. Itulah 10 hari atau 10 yang lengkap. Maksudnya 10 hari yang lengkap. Raja tu pun bagi 10 dinar. Hamba tu sambung lagi. Inni ra'aitu 11 kawkaba. Maksudnya aku melihat dalam mimpiku ada 11 bintang. 11 dinar raja tu kena bagi. Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahra. Terima kasih Puan Kamaria. 1 dinar bersamaan RM1,097. Ini kena buat kira-kira berapa hamba tu dapat. 1 dinar RM1,797. Terima kasih Puan Kamaria. Kita kembali pada cerita tadi. Hamba sambung baca lagi. Dia kata, Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahra. Sungguh jumlah bulan di sisi Allah sebanyak 12 bulan. 12 dinar raja tu pun kena bagi. Kalau dalam buku kisah ke-6 ni dia habis sampai sini. Saya letak keterselingan dia dengan fakta ni. Ada 7 surah yang mula dengan tasbih, surah musabbihat. Ni boleh buat teka-teki. Surah Isra, Al-A'la, Tawabun, Jumu'ah, Saf, Hasyr, Al-Hadid. Tuan-tuan Allah. Kita sambung kisah ni. Jadi dalam kisah asal tak ada raja tu berhenti, tak ada untuk disambung. Saya buat ni tambahan sendiri. Kisah ni pun saya cari balik tak jumpa kat mana dah. Tapi bukan saya reka. Hebat sangatlah kalau saya reka kisah ni. Tak ayat, cari ayat memang. Tapi saya sangat kagum dengan kisah ini. Sama ada dia benar ataupun tidak, tapi memang daripada kitab baca boleh kita boleh rangkumkan ayat-ayat angka dalam Al-Quran. Allah, Masya Allah. Baik. Jadi hamba tu berhenti. Dah baca apa sampai 12 tadi, hamba tu berhenti. Ni rekaan. Ni saya rekaan. Lalu hamba tu kenapa berhenti? Tak ada lagi ke ayat-ayatnya. Sonok lagi. Setakat bagi 1 dinar, 2 dinar, 3 dinar sampai 12 dinar, tak ada apalah. Hamba tu kata, ada lagi tuanku. Cuma tuanku nak sambung ke tak lagi, nak saya teruskan ke tak? Raja tu kata, silakan, boleh. Jadi bersambunglah kisahnya. Hamba tu pun mula baca
Sambung baca dan ayat berikut yang dia baca. Wa hamluhu wa fisaluhu wa 30 syahra. Tempoh mengandung hingga bercerai susu ada selama 30 bulan. Jadi berapa angka dia? 30. 30 dinar kata tu bagi. Tak main dah. Tak main asar, tak main dah belah-belah. Sekarang dah masuk puluh-puluh. 30. Kalau kita nak kembali kepada Al-Quran, di sebelum 30 dia ada angka 20. Ada ayat sebut 20. Tapi ni hamba tak sebut. Dan kisah asal saya ambil memang tak sebut 20. Saya tak tambah. 30. Jadi terus hamba tu baca lagi. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. Dan ingatlah tak kala kami berjanji dengan Musa untuk bertemu selama 40 malam. Tuan-tuan, sekali lagi cuba bayangkan kisah apa, kat mana cerita ni. Lalu berapa? 40 malam, 40 dinar kata tu kena bagi. Hamba tu baca lagi. إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان. Melainkan, atau saya terjemah, tolak 50 tahun, lalu mereka ditimpa tufan, ditimpa taufan, ribut. Kisah apa tuan-tuan? Jadi angkanya, syahidnya, iaitu angka 50 di situ. Raja pun dah bagi 50 dinar. Kemudian hamba tu sambung lagi. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا. Siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia memberi makan kepada 60 orang miskin. 60 dinar. Hamba tu sambung lagi. ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ. Allah. Lalu dia dimasukkan ke dalam lingkaran besi yang panjangnya 70 hasta. 70 hasta, 70 dinar. Jadi dah main angka puluh-puluh ni, raja tu pun dia dah rasa lain macam. Nak teruja tak dengar lagi, tapi dalam masa ni, kering poket aku ni. Dah berapa dah ni? Kalau siapa boleh ikut kiraan tu, berapa saya sendiri tak kira. Dari 1 tambah 2 saya sebut tadi, sampai dan dah tambah 70, dah berapa keseluruhan dia. Baik. Kita sambung. Dalam buku dia habis setakat situ, sampai 70. Kita masuk kepada kisah yang ke-8, disambungan kepada kisah sebelum ini. Jadi, hamba tu terus sambung baca lagi. Inna hadha akhi lahu 99 na'jatan wa liya na'jatun wahidah. Maksudnya, saudaraku ini ada 99 ekor dan aku ada seekor sahaja. Seekor. Na'jah ni kambing. Saudaraku ni ada 99 ekor. Aku pula ada seekor kambing. Cerita apa ni? Main kira-kira kambing dalam Al-Quran ni. Atau kita rujuk balik nanti. Jadi raja tu pun dengar ayat tu, raja pun bagilah 99 dinar. Kira-kira 99 dinar bagi kat hamba tu. Hamba tu kata, tuanku, 1 dinar lagi. Ayat tu dah sebut. Na'jah juga 99 dan seekor. Jadi lengkap 100. Raja tu pun bagi 100. Hamba tu baca lagi. Wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru. Dan sekiranya kamu ada 100 orang, nescaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Jadi raja tahu dah berapa yang dia nak bagi. Raja pun ambil 100 dinar bagi kat tu. Hamba tu berkata, tuanku, tak sempat raja hamba tu minta. Raja tu bagi lagi 1000 dinar. Ni confirm lah. Gelabah betul raja ni. Dia dah main ribu-ribu dah ni. Lalu seorang pegawai, seorang menteri barangkali datang kat raja tu, bisik kat telinga raja tu, bisik sesuatu. Lantas berubah air muka raja tu. Terkejut ke, terbeliak mata. Lalu habis dengar tu, raja tu pun berkata kepada hamba ni, wahai hamba, wahai fulan, beginilah. Better merdekakan kamu. Pergilah kamu bersama wang yang kamu dapat ni. Cerita tak habis baca lagi.
Raja tu pun dah kata gini lah, bertemu merdekakan kau. Jadi hamba tanya, kenapa tuanku? Aku bimbang. Kau akan baca, kau akan terus baca dan baca sampailah pada ayat wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, dan kami utuskannya kepada kaum yang seramai 100,000 orang atau lebih. Jadi berapa angka dia? 100,000. Tak pasal-pasal raja tu nak kena bagi 100,000 kepada hamba tu. Lebih baiklah potong tadi, cukuplah bagi amount paling tinggi. Tadi 1,000 dengan dia dapat dah sebelum pada ni, dengan dimerdekakan tu, itulah lebih, raja pun berkira-kira juga lebih jimat lah. Daripada nak kena bagi 100,000 dan nak sampai ke 100,000 tu ada lagi angka-angka ribu dan puluhan ribu dalam Al-Quran. Cuma dalam cerita tu tidak masukkan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisahnya. Boleh ikut ya. Tuan-tuan rahmati Allah. Wallahu alam, macam mana apa perasaan tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala mendengar kisah ini? Saya wallahi pertama kali baca kisah ni memang tak ingat saya baca di mana dan bila, tapi saya buat catatan. Saya rekod masa tu. Rekod tu kisah ni ajaib sangat. Dan dia mencetuskan ilham untuk mengumpulkan ayat-ayat angka dalam Al-Quran. Dan saya dah siap, tak siap lagi. Dah kumpul dah ayat-ayat angka dalam Al-Quran. Dan insya-Allah banyak yang kita baru tahu berkenaan dengan fakta-fakta yang melalui angka. Kadang main-main saja. Tetapi untuk rahmat Allah, kita, kalau saya secara peribadi, tidak ada dalam Al-Quran benda yang remeh. Walaupun huruf, walaupun perkataan, mungkin remeh pada ilmu kita, pada pengetahuan kita, pada saat kita baca itu. Tapi hakikatnya tidak begitu. Jadi hatta sekalipun angka-angka yang disebut ini, satu cerita ni, ada yang tersirat dan tersuratnya. Kita tahu tak tahu. Cuma ni bukan apa nak ke, dia ada satu lagi aliran tuan-tuan dalam pengajian Quran ini, saya mungkin juga tidak setuju, dia ada dipanggil i'jaz raqami, apa i'jaz nombor dalam Al-Quran. Quran ni dia berpusat pada 19, pada nombor 19. Ini saya secara pribadi kata agak mengarut kepada tak apa nak terima. Ini kita tolak ke tepi. Adapun angka yang disebut dalam Al-Quran tu, ya, kita ambil tahu, insya-Allah kita tahu juga tentang apa penjodoh bilangan itu, 7 yang Allah sebut tu, apakah benda-benda dia, dan mendorong kita untuk mengkaji lebih dalam, tuan-tuan Allah. Di samping kita kaji secara tadabbur tafsir yang ada ni, kita ambil yang secara ringan-ringan ini, tuan-tuan Allah, mudah-mudahan ada kebaikan dia, ada orang kata nilai tambah dia. Kita boleh buat teka-teki dengan anak, sanak anak, isteri, pasangan kita, tuan-tuan Allah. Baik. Untuk yang seterusnya kita akan baca lagi sekali, kita akan stop, akan wakaf pada setiap ayat yang nombor yang ada itu. Mudah-mudahan kita cuba ambil gali beberapa ilmu, beberapa pedoman yang ada. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Kita habis setakat ini. Baik, kita masuk kepada ayat yang pertama. Kita ingat balik pada kisah tadi, kisah seorang hamba dengan raja, yang mana hamba ni sangat disayangi oleh si raja itu atas kepandaian dia, dan kita tahu, habis cerita kita tahu memang patutlah hamba itu disayangi, raja kagum dia sebab ilmu yang ada kepada dia. Dan tuan-tuan Allah, hanya ilmu yang boleh mengangkat martabat seorang. Bagaimana apa para sahabat Nabi dahulu, kan, mereka walaupun pada zaman itu, pada zaman Nabi itu mereka hamba, tetapi kemudian generasi kemudian disebabkan mereka ni menanggung membawa ilmu-ilmu Rasulullah SAW, mereka disanjung menjadi tokoh hormat tuan-tuan. Ya, baik. Ayat yang pertama, jadi hamba tersebut, tuan-tuan kena bagi kat saya satu dinar sebanyak nombor yang saya ada dalam ayat yang saya baca. Ayat pertama yang saya baca, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kamu Tuhan yang satu. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah surah Al-Baqarah
ayat 163. Ayat penuh dia, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Kita ulang semula, ni kita masuk sikit dalam pengajian akidah, kita ulang semula kefahaman kita tentang ilah. Kadang dia sekali lalu, bahkan dalam Al-Quran sekian banyak perkataan ilah itu disebut. Saya tak buat kiraan berapa perkataan ilah itu disebut dalam Al-Quran. Tapi kita tahu ilah kadang dia jadi satu benda yang selalu berulang, dia akan jadi biasa, kita mungkin dah remehkan. Jadi kita kena ulang ingat diri kita untuk orang kata kita rasa semula tajdid perasaan setiap ayat yang kita baca itu dia mahal, tuan-tuan. Sebagaimana tuan-tuan ingat kisah pertama kisah orang buta, tuan guru yang buta tu, apabila dia nak tengok, dia buta sejak kecil, dia nak tengok manusia. Sebab apa? Sebab ayat Allah sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam rupa bentuk terbaik. Dia kata Allah dah isytiharkan manusia makhluk Allah cipta yang terbaik. Jadi dia nak tengok sangat, tuan-tuan. Kita ayat tu pula sebaliknya dah biasa sangat menyebabkan dia lalu macam tu saja. Begitu, tuan-tuan, kita tajdid. Dan kita punya pengajian ini dah antara ruangan untuk kita tajdid, perbaharui rasa tentang ayat-ayat yang luar biasa ini, tuan-tuan. Baik, apabila kita lalu pada ayat Allah sebut tentang ilah, bukan dia sekadar Tuhan. Kita ambil ni antara definisi Imam Ibn Taymiyah. فإن أصل في المعنى الإله أنه الذي تألهه القلوب محبة ورجاء وخشية وتعظيما، وكل من يعبد أو من يعبد شيئا ويعظمه ويعتقد أنه ينفع ويضر فهو إله بالنسبة له. Ilah ni, Tuhan kita, Tuhan ni apa? Iaitu setiap zat, setiap sesuatu yang hati kita ni rasa cenderung, rasa mesra dengan dia, cinta, berharap, dan rasa sama takut, dan rasa mengagungkan dia. Itulah ilah. Setiap sesuatu yang disembah dan diagung-agungkan, dan kita beraktiqad bahawa dia tu memberi manfaat dan juga mudarat, itulah ilah. Itulah Tuhan bagi nisbah orang itu. Itu rahmat Allah. Ilah yang Allah SWT ingatkan, Allah sebut daripada ayat wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan, ilah kamu Tuhan yang satu. Itu bukan sekadar Tuhan, Tuhan, tapi perasaan itu. Allah ingatkan. Kita mungkin boleh kata mulut kita kata Tuhan kita Allah SWT, tapi dalam hati kita ada ilah selain pada Allah SWT. Ini yang Allah ingatkan. Tuhan kamu Tuhan yang satu. Nanti kita akan jumpa dalam ayat-ayat yang lain. Kita tengok antaranya antara dalam ayat apa ni? Ingat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun. Saya teringat apabila kita bincang pasal ilah ini, yang saya teringat ialah kisah sahabat Nabi ni, Adi bin Hatim. Dia berkaitan dengan ayat yang kita baca, ada kat sini. Saya tak ingat, tak letak nak tanda ayat surah apa. Maksudnya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam. Mereka menjadikan ahbar dan ruhbanahum, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka sebagai arbaban. Begitu juga mereka menjadikan Al-Masih ibn Maryam, mereka menjadikan Nabi Isa juga sebagai Tuhan. Tu kita nak kata ilah, mereka percaya dalam masa sama Allah ilah mereka. Dalam masa yang sama, perasaan ilah itu juga diletakkan pada orang lain, kepada benda yang lain. Dan ayat ini ada kisah dia. Kita tengok, saya buat terjemahan.
Ini ada dalam At-Tabrani ada dan Tirmizi ada berkaitan dengan seorang sahabat Adi bin Hatim. Dia kata apa? Aku pernah satu ketika dulu aku jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi unuqi salibun min dhahab. Masa tu aku pakai lagi di tengkuk aku salib yang diperbuat dari emas. Baik. Lalu Nabi tengok aku, Nabi pun kata, "Ya Adi, اطرح هذا الوثن من عنقك." Hai Adi, campak buang apa wathan, apa sembahan patung tu dari tengkuk tu, tengkukmu. Fatarahtuhu fantahaitu sakit. Aku pun buang, dengar kata Nabi, aku pun buang. Pernah lepas pada aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam fantahaitu ilaihi wa huwa yaqra. Aku dengar Nabi tengah baca ayat yang kita bacakan tadi. Oh, surah Bara'ah. Surah Bara'ah, maaf, terima kasih Puan Syairah. Ayat 31. Surah Bara'ah, dalam surah yang lain surah At-Taubah. Lepas tu aku dengar Rasulullah SAW baca ayat tadi. Ayat bermaksud mereka, yakni siapa mereka tu, Bani ni Nasrani, Kristian, mereka menjadikan rahib pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Adi kata, habis ayat, Adi berkata, faqultu inna lasna na'buduhum. Rasulullah, kami tak sembah mereka. Kami tak sembah, tak sujud, tak rukuk kepada pendeta-pendeta kami. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallahu fatastahillunahu." Qultu bala. Fatilka ibadatuhum. Adi kata, Rasul, kami tak sembah pun pendeta-pendeta kami dulu. Nabi kata, bukankah pendeta kamu, pendeta mereka dulu, mereka mengharamkan benda yang Allah halalkan, lalu orang supaya pakai ikut, pengikut pakai ikut, percaya apa yang hamba ni pendeta tu kata, oh haram. Dan mereka menghalalkan apa yang Allah telah haramkan. Lalu kaum dia pun pengikut-pengikut dah ikut dah pendapat halal pendeta-pendeta tu. Aku pun mengakui, iyalah. Fatilka ibadatuhum. Itulah ibadah kita mengikut menurut apa kata pendapat nafsu hamba dan rahim itu. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Perangai ini tuan-tuan rahmat Allah mungkin ada dalam kalangan kita umat, jadi kita kena pakat-pakat jaga tuan-tuan rahmat Allah. Kita mengikut ustaz ke tuan guru ke apa semua kerana agama yang dibawa, agama yang luhur, bukannya pendapat dia, bukannya ikut selera dia, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Adi bin Hatim, kena kenal tuan-tuan, Adi bin Hatim At-Ta'i. Dia daripada kabilah At-Ta'i. Dia sangat masyhur pada zaman dahulu sehingga kan orang kalau nak buat pemisalan orang Arab zaman Nabi lagi, karam, seorang yang baik hati seperti Adi bin Hatim At-Ta'i. Dia kabilah besar At-Ta'i. Dia dalam kalangan rakyat dia, kabilah dia disebut raja. Masa tu dia orang Arab, kabilah Arab. Tapi dia yang Nasrani, kabilah dia musyrik. Tapi orang hormat dia. Dan dia antara orang paling benci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah dia masuk Islam sangat menarik, tuan-tuan. Baik. Seterusnya, ini saya kongsikan beberapa lagi maklumat kenaan dengan fakta angka dalam Al-Quran. Tujuan dia, tuan-tuan Allah, tuan-tuan doakan saya dapat siapkan projek ini. Dah stop lama dah, mungkin satu masa nak mula balik. Tuan-tuan rasa macam mana kalau ada nilai kata untuk umat berkenaan dengan projek ini, tuan-tuan doakan Allah bagi dorongkan saya dapat siapkan. Sebut tentang perkataan satu dalam Al-Quran, antaranya kita boleh sebut tentang dia ilmu ataupun fakta angka ini ada yang tersurat atau tersirat. Tersurat itu makna ayat yang disebut satu, dua, angka sendiri, apa perkara dia. Yang tersirat pula tak disebut angka, tetapi kita buat kajian, kita buat pemerhatian, ada perkara ni, satu je sebut dalam Quran. Antara yang dalam senarai ini. Ini yang tersirat. Arahan pertama dalam Al-Quran. Apakah ayat arahan pertama dalam Al-Quran? Saya sekadar lontarkan. Ayat ini, Al-Quran ini, dia ada siap, dia ada sirah, dia ada ayat, bentuk ayat dia. Apakah bentuk arahan? Mesti fi'il amar dalam bahasa Arab kan. Apakah fi'il amar yang Allah SWT gunakan pertama kali dalam Al-Quran? Adalah surah Al-Baqarah ayat ke-26. Tuan-tuan cari.
Kemudian yang kedua, satu-satunya surah tanpa bismillah. Maksudnya dimulakan permulaan surah itu dengan bismillah. Tak boleh nak mula dengan bismillah. Ada satu surah saja. Dan setiap orang kata keunikan ini dia memberi perhatian, menarik perhatian kita untuk kita ketahui kenapa ni lain daripada yang lain. Tuan-tuan rahmatullah. Baik. Apa surahnya? Yang ketiga, kisah-kisah yang disebut sekali sahaja dalam Al-Quran. Ada beberapa kisah, tapi disebut sekali sahaja. Penting tuan-tuan rahmatullah. Untuk kita apa kisah-kisah dia. Kemudian lagi kita ambil tahu juga tentang satu-satunya sahabat yang disebut dalam Al-Quran. Ramai ni sahabat Nabi, beribu-ribu. Dari kata berpuluh-puluh ribu. Tapi seorang ni saja nama disebut dalam Al-Quran. Paling tidak secara tak langsung mengisyaratkan keistimewaan sahabat ini. Yang kelima, satu-satu kunyah yang disebut dalam Al-Quran. Apakah? Kunyah itu sebutan panggilan seseorang di depan nama dia Abu ataupun Ummu bagi perempuan. Kan? Rasulullah SAW, kunyah Nabi Abul Qasim. Tuan-tuan mungkin ada. Dalam Al-Quran ada satu saja kunyah yang disebut. Baik. Seterusnya, boleh ikut tuan-tuan. Tak ada respon, tak nampak, tak apa. Itu sedikit sebanyak tentang kita masuk lebih mendalam perkataan ataupun ayat 1 dalam Al-Quran. Sekarang ni kita pergi kepada ayat yang menyebut dua dalam Al-Quran. Hamba tadi, kita kembali pada kisah tadi. Hamba itu dia bawa ayat ini. Thaniyasnaini idhuma fil ghar. Berdua sahaja ketika kedua-duanya di dalam gua. Surah Taubah ayat 40. Ini ayat penuh dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Rahmat Allah. Sekiranya kamu tak menolong dia Muhammad, sesungguhnya Allah tolong. Ketika dia dihalau oleh orang kafir dan ketika mereka tu dia tu berdua sahaja di dalam gua. Idhuma fil ghar. Dia berdumur dalam gua. Baik. Tuan-tuan rahmat Allah, ini ayat ini tentang apa? Ayat ini tentang hijrah Nabi SAW. Dan ayat ini merakamkan fadilat agung sahabat Nabi paling akrab dengan Nabi iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini ayat paling besar yang rakamkan manaqib, kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Dan ayat ini bermain peranan lagi apabila Nabi SAW wafat nanti. Kalau tuan-tuan ingat di awal-awal pertemuan kita, saya sebut tentang cerita bagaimana ketika Nabi SAW wafat. Ketika itu Sayyidina Umar tak percaya. Sayyidina Umar kata, siapa yang kata Muhammad mati, aku pancung tengkuk dia. Kan? Lalu Abu Bakar yang menyelamatkan keadaan, Abu Bakar baca satu ayat. Kan? وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا أَوْ قُتِلَ قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ. Dan Muhammad itu tidaklah melainkan hanya sama seperti Rasul yang telah berlalu sebelumnya. Sekiranya lalu apakah sekiranya dia mati atau terbunuh, kamu akan patah balik kepada agama lama kamu. Ayat ini yang Abu Bakar baca, yang Sayyidina Umar kata, adakah ayat itu dalam Quran? Dan sahabat-sahabat Nabi pun seolah-olah baru dengar pertama kali ayat itu. Ini menjadi pencetusan kepada buku Al-Quran yang belum kita baca. Nak katanya ayat itu menyelamatkan keadaan itu ketika itu. Dan ayat yang dia berada di depan tuan-tuan rahmat Allah ini, Thaniyatnain idhuma fil ghar, ini pula memain peranan selepas pada itu. Iaitu ketika mesyuarat di Thaqifah Bani Sa'idah. Masa itu mesyuarat tuan-tuan rahmat Allah sangat kritikal, panas. Sahabat Ansar dan Muhajirin hampir ada sampai satu peringkat dah orang kata dah keluar pedang ni.
lalu orang kata didamaikan dan ni. Sangat-sangat orang kritikis tuan-tuan. Muhajirin dia kata tu kepimpinan selepas Rasulullah hak mereka. Ansar kata hak kami orang tempatan. Panjanglah hujah dia. Lalu ayat ini yang menyatukan. Apabila kan tak ada orang yang lebih lajak, pendek ceritanya ialah ni orang yang berdua sahaja bersama Nabi SAW di dalam gua. Thaniyasnaini idhuma fil ghar. Tuan-tuan rahmati Allah. Kalau kita boleh fokus lebih dalam lagi, kenapa perkataan yang digunakan ialah thaniyasnain? Sebab kalau kita guna bahasa Arab cara biasa, kita boleh sebut ithnain idhuma alladhina kafaru ithnain fidhuma, tak sebut thaniyasnain. Dia berdua saja dalam gua, boleh tak perlu sebut thaniyasnain. Seperti yang kita tahu, setiap pemilihan perkataan itu ada nilai dia. Thaniyasnain beza maksud dengan isnain. Maksud sama berdua, mereka berdua, tapi thaniyasnain itu lebih dia apabila dikupas oleh para ulama, antara kupasannya nak katanya Abu Bakar dengan Sayyidina dengan Rasulullah SAW ni ibarat kembar, tuan-tuan. Mereka tu berdua dan mereka tu ibarat kembar. Rapat sangat satu dan perangainya tuan-tuan insya-Allah memang apabila kita buat kajian, Abu Bakar sangat rapat dengan Nabi, sangat dekat dari segi akhlak dengan Nabi SAW. Ya, itu nilai besar tuan-tuan. Baik. Seterusnya, sini saya senaraikan lagi ayat-ayat lain yang ada perkataan dua ataupun fakta dua dalam Al-Quran, sama ada tersirat ataupun tersurat. Saya bacakan sekali lalu saya tuan-tuan rahmat Allah. Matlamat dia nak pancing tuan-tuan. Nak tahu lagi lah ayat-ayat angka dalam Al-Quran. Antaranya, la tufsidunna fil ardi marratain. Kamu akan membuat kerosakan di muka bumi sebanyak 2 kali. Siapa tu? Yang 2 kali yang buat kerosakan 2 kali tu siapa? Surah Isra 4. Tuan-tuan buat kajian. Ayat yang lain, at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali sahaja. Apa maksud Ustaz? Bukankah talak 3 kali, ada 3 saja. Itu bincang tuan. Ayat yang berikutnya, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi lelaki dapat 2 kali ganda atau 2 bahagian perempuan. Ini anak lelaki, anak perempuan dalam isu apa? Wirasah, dalam isu hak pusaka. Yang berikutnya, wa tajma'u bainal ukhtain. Dan juga dengan kamu menghimpunkan 2 adik-beradik, ni hukum kahwinan. Tidak boleh himpunkan 2 adik-beradik satu masa. Ini bukan poligami. Ukhtain, 2 adik-beradik. Yang berikutnya, qala rajulani minal ladina yakhafun. Dan berkatalah 2 orang lelaki pada mereka yang takut. Siapa 2 orang lelaki ni? Kisah apa tuan-tuan rahmat Allah? Tiap Allah sebut ni dia bukan main-main. Tuan-tuan, kita buat kajian. Baik, seterusnya. Begitu juga saya nak kongsikan juga ni yang saya ambil daripada bahan-bahan yang sedia ada, tuan-tuan. Kita semua ni, usaha kita ni rangka usaha kita nak tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu, Allah berikan kita kemampuan, kemahuan untuk amalkan ilmu itu. Dalam Al-Quran ada ayat Allah mulakan dengan afala yatadabbaruna Al-Quran. Adakah mereka tak nak memahami Al-Quran, tak nak tadabbur Al-Quran? Dan ayat ini 2 kali sahaja disebut dalam Al-Quran. Mungkin kebetulan, tapi nak katanya ayat faktanya 2 kali saja disebut dalam Al-Quran. Pertama dalam surah An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka nak faham, tak nak faham baca tadabbur Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan datang daripada Allah SWT, saya mereka akan dapati di dalamnya ada percanggahan yang sangat banyak. Ini sungguh tuan-tuan rahmat Allah. Saya sebut ni sebagai pengalaman sebagai penulis. Hari ini baru siap satu skrip buku untuk nanti. Sebelum pada tu kita cek sendiri dah 2 atau 3 kali baca pada awal sampai setiap kali cek tu ada kesalahan. Kesalahan ejaan sudah tentulah. Kesalahan fakta berulang tidak ada maksud tambahan.
rupanya dah ada. Cek kali kedua ada juga hal yang sama. Kata Masya-Allah, kalau manusia hebat macam mana pun akan ada kesalahan. Tapi ini Allah SWT, Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah buat kata cabaran. Kalau Al-Quran ni bukan daripada Allah SWT, mesti ada kesalahan. Cari kesalahan tu. Dan orang tulis, musuh Islam, mereka sahut cabaran tu. Mereka sahut cabaran tu, mereka buat kajian, mereka dapat keluarkan senarai. Ini kesalahan dalam Al-Quran. Dan kita sekali baca, kita tahu, betul juga. Antara kesalahan berkaitan dengan berkaitan dengan Arab, berkaitan dengan tata bahasa Arab. Kita, itu juga dengan ilmu yang kita belajar tentang bahasa, salahlah Al-Quran. Rupanya tidak. Lalu dibalas oleh para ulama kemudian, tak salah. Rupanya ada penjelasan gini. Tuan-tuan rahmat Allah. Dah memang Allah cabar, dah ada orang cuba, orang kata cabaran itu, dah dibuktikan memang cabaran ataupun yang dikatakan salah tidak ada, tuan-tuan. Yang berikutnya, ayat yang kedua, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka nak faham Al-Quran ataupun dalam hati mereka ni ada kunci, ada mangga, tak nak terbuka untuk terima. Apabila kita baca dua ayat ini di tempatnya, tuan-tuan, dalam Al-Quran itu sendiri, tuan-tuan tengok kembali nanti. Ayat ini dalam konteks siapa, tuan-tuan? Allah tuju kepada siapa? Kepada orang kafir. Pada masa itu zaman Nabi Muhammad SAW berdepan dengan musyrik kafir. Allah tuju kepada mereka. Lalu dia lagi-lagi lah patut orang kata membuatkan kita orang Islam terasa. Sebab Allah tuju pada orang kafir. Mereka tak nak faham Al-Quran ke? Kita ni manusia patut kata kita orang beriman ni, orang Islam ni patut dah faham Al-Quran. Tapi kita juga mungkin tak faham. Patut. Dia orang kata, sindir menantu, pukul anak sindir menantu. Macam tu kata ibarat. Tuju kepada sana, kita yang terasa. Patut-patut kita lebih terasa, tuan-tuan Allah. Baik, seterusnya. Ini antara yang saya jumpa juga atas cara kita nak kaji ayat-ayat yang mungkin disebut 2 kali saja Al-Quran. Antaranya perkataan ataupun fakta Aqsal Madinah. Aqsal Madinah, di hujung kota. Ini 2 kali saja diulang dalam Al-Quran. Pertama dalam surah Yasin ayat 20. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. Lalu datanglah seorang lelaki dari hujung kota bergegas. Dia berkata, wahai kaumku, ikutlah mursalin, para rasul ini. Kemudian ayat kedua surah Al-Qasas ayat 20 juga. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. Lalu datang seorang lelaki dari hujung kota bergegas-gegas, lalu berkata kepada Musa, wahai Musa, ni orang mereka ni duduk rancang nak bunuh kau ni. Baik kau keluar daripada kota ni. Ni aku cakna pada kau. Nasihin. Aku ni prihatin kepada kau. Aqsal Madinah, tuan-tuan rahmati Allah. Kita kata tadi, setiap sebutan, kataan, benda, fakta yang sebut dalam Quran itu penting. Kita kena kaji, kena tengok. Sebab apa Allah sebut Aqsal Madinah, lalu datang seorang lelaki daripada hujung kota. Tak boleh ke? Dan Allah tak sebut pun nama lelaki itu siapa. Padahal kalau kita lebih nak tahu siapa lelaki itu kan. Tak boleh kalau lalu datanglah seorang lelaki. Kita biasa tak nak ambil kisah pun lelaki itu datang memang tak kisah datang, tapi tiba-tiba datang seorang lelaki memberitahu. Itu yang penting. Tapi ini Allah dalam tempat ini Allah kata lalu datang seorang lelaki dari hujung kota. Sebab benda yang orang kata berlainan dengan kita punya logik kita patut memberi orang kata sebab apa sebab apa tu. Jadi Aqsal Madinah, hujung kota, rupanya dia memberi satu gambaran yang lebih lagi pada usaha orang sendiri. Rupanya zaman dahulu dan zaman sekarang pun saya rasa lebih kurang, iaitu penempatan ini dia ada 3 kelompok. Kota, kampung, antara dua-dua tu ialah hujung kota. Kampung, bandar, kampung, antara dua-dua ni tu hujung kota. Bahasa kita sekarang mungkin pinggir kota. Kota dengan orang kata dengan
ciri-cirinya, sibuknya ini gini. Kampung dengan cirinya tenang, santai gitu tuan-tuan. Yang kota dan bandar. Aqsal Madinah, tuan-tuan, hujung kota, pinggir kota, dia menggabungkan dua-dua kebaikan. Dua-dua kebaikan kota dan kampung. Orang berada di pinggir kota, dia mendapat orang kata kemudahan akses fasiliti sebagaimana orang di kota. Tapi dalam masa yang sama, dia dapat apa yang orang di bandar tak ada, iaitu ketenangan kampung. Jadi nak kata tempat yang terbaik, tempat yang terbaik untuk manusia ni, nak dari segi perasaan, dari segi kelebihan tu, itu berada di pinggir kota. Sibuk, jauh daripada kesibukan bandar, dan dalam masa sama dapat kemudahan bandar, tapi dekat dengan ketenangan kampung. Tempat yang terbaik tuan-tuan. Tenang tapi mudah. Kampung payah nak pergi, jabat pun jauh, nak pergi jauh. Ini pinggir kota. Maksud kata orang lelaki ni, dia sangat bergegas untuk nak buat orang kata kebaikan yang Allah sebut cerita dalam kisah masing-masing ni. Dia orang yang berada dalam keadaan sangat selesa, complacent. Tak ada sebab pun dia nak cari susah payah untuk agama, untuk dakwah ini tuan-tuan. Tapi dia usaha juga. Ini kelebihan seorang yang disebut ini. Waja'a min aqsal madinati rajul. Lalu datang seorang lelaki dari hujung kota. Ini tuan-tuan maksud dia. Wallahu alam. Seterusnya kita ada 5 minit saja lagi. Baik. Ini menarik juga bagi saya tuan-tuan Allah. Kebetulan kita buat bacaan-bacaan, perasan benda-benda yang seumpama ini, mudah-mudahan ada kebaikan dia. Lalu saya rumuskan dua perkara yang Allah pesan jangan lupa. Ayat panjang dia, tuan-tuan perhatikan pada yang bergaris, nampaklah. Ayat pertama surah Al-Baqarah ayat 237, Allah Subhanahu wa taala sebut wala tansawul fadla bainakum, dan jangan kamu lupa kebaikan sesama kamu. Wala tansawul fadla bainakum, jangan kamu lupakan kebaikan, jasa, bakti orang sesama kamu. Ayat yang kedua dari surah Al-Qasas juga, Qasas ayat 77, Allah kata wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa bahagian kamu atau bahagian duniawi kamu. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sangat istimewa, sangat mahal pesanan jangan lupa ini, sebab pertama, pesanan jangan lupa ni benda yang istimewa lah. Mak kita pesan jangan lupa. Banyak benda kita ni banyak benda yang kita lupa. Banyak benda yang kita kena ingat. Tapi benda yang diulang sebut jangan lupa itu benda paling penting. Mak kita apa? Mak kita pesan. Kalau kita ingat zaman belajar duduk jauh, mak kita okey jangan lupa solat, jangan lupa. Ceritalah apa-apa belah kali solat jangan lupa. Solat tu penting. Ada mungkin orang tu, awak tu gini ni, jangan lupa makan ni, sarapan jangan lupa. Sarapan tu penting untuk keadaan kita. Dan padahal banyak lagi selain pada itu benda penting juga. Tapi yang ni yang paling concern, yang paling kita beri perhatian. Dari Allah Subhanahu wa taala, tentu Al-Quran itu mengandungi banyak pesanan Allah Subhanahu wa taala untuk kita ingat, untuk kita jangan lupa. Tapi dua benda ini yang Allah letakkan dalam rangkap kata jangan lupa. Mana benda ni kita beri perhatian. Yang pertama, jangan kita lupa kebaikan sesama kita. Lalu apabila kita baca keseluruhan ayat itu, lagilah kita rasa, orang kata penting, rasa punya payah tuan-tuan. Ayat tentang apa? Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah ثم فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Cerita pendeknya tentang perceraian. Perceraian, dan tidak ada perceraian ni orang kata habis-habis. Bercerai dua pasangan itu masing-masing senyum. Seronok. Bagi tak ada. Dia akan ada orang kata cerai ni macam mana pun dia takkan seronok tuan-tuan kata Allah. Mungkin tersimpan rasa marah, rasa ni. Tapi dalam konteks itu tuan-tuan rahmat Allah, Allah letakkan pesanan jangan lupa kebaikan sesama kami. Kita cerai gaduh macam mana pun takkan, bukan semua ada kebaikan-kebaikan dulu yang orang tu buat, kebaikan
Ini secara pasangan, kebaikan sesama keluarga tu lain pula. Ini kata jangan lupa kebaikan sesama kamu. Kita ni manusia kalau dah bergaduh dengan seseorang dan itu, habis kita tak ingat habis dah. Tak ingat habis dah segala kebaikan yang kita ingat keburukan saja. Menyebabkan kita nak bertindak luar batas lagi terhadap si dia tu. Walhal kata kita imbang, kita ingat ada kawan ni walaupun sekarang aku tak berapa baik dengan dia, dulu ada kebaikan, dulu benda yang tolong aku gini-gini. Itu pesanannya wala tansawul fadla bainakum. Kedua tuan-tuan rahmati Allah, Allah pesan jangan lupa hak kamu, hak duniawi kamu. Ayatnya yang Allah letak dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghi al-fasada fil ard inna Allah la yuhibbul mufsidin. Dan carilah fima atakallahu daral akhirah, dan rebut, kejarlah apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, Allah nak berikan kamu pada kamu di akhirat nanti. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan sampai kamu lupa hak dunia kamu. Ayat ini tuan-tuan rahmat Allah, dia kalau nak ni dia jadi satu kuliah terus. Macam mana Allah SWT pertama motivasi kehidupan kita ialah akhirat. Allah kata cari, kejar. Ya Allah SWT sediakan di akhirat nanti syurga ini, nak minta kalau ni minta syurga, minta firdaus. Cuma dalam usaha itu jangan sampai kamu lupakan hak dunia kamu. Ini sangat penting tuan-tuan rahmat Allah. Pada hari ini kita tengok, maaf contoh ada pengalaman atau tidak, kadang orang sampai mengejar akhirat, sampai mengabaikan dunia, tentang diri dia satu hal lah, tapi mengabaikan hak orang lain tuan-tuan rahmat Allah. Kan? Pergi, maaf kata, pergi berdakwah 3 hari, 40 hari, bukan nak kata tapi ada orang mengambil kesempatan itu. Dia keluar atas dasar tu kejar akhirat, berkhidmat untuk agama. Tetapi anak isteri di rumah memang ditinggal, memang ya Allah. Kata dalam keadaan kata tak patut tuan-tuan Allah. Tapi dia gunakan alasan dia berkhidmat untuk agama. Tak kena tuan-tuan Allah. Berkhidmat untuk agama tapi sampai mengabaikan anak-anak isteri, sampai anak isteri terpaksa minta tolong orang lain. Ini bukan dia tuan-tuan Allah. Bukan ni. Tengok Allah SWT kata wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Itu setting kita asal. Pertama sekali, kita hidup pertama ke bumi nak tuju akhirat. Tapi dalam proses itu Allah kata wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa hak duniawi kamu. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya lagi banyak sebenarnya, ini saya masukkan sikit-sikit saja. Satu ni, yang kedua, antara lagi secara ringkas dia dalam Al-Quran ada 2 surah An-Nisa. Ni dalam kalangan ulama kenal An-Nisa Kubra, An-Nisa Sughra, surah Nisa besar, surah Nisa kecil. Apa surah tu tuan-tuan? Baik, begitu juga dalam Al-Quran ada surah 2 Bismillah. Kita akan baca Bismillah di awal surah, dan dalam pertengahan dalam surah itu pun ada Bismillah. Surah apa tuan-tuan? InsyaAllah. Ya. Baik, ni ketiga. Sekarang dah pukul 4. Satu ni panjang. Bolehkah saya berhenti setakat ini sahaja? Suara saya pun tak pernah ada. Saya ingat kita berhenti setakat ini saja, walaupun saya mula lewat tadi. Kita berhenti sampai pukul 4 dan rahmat Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan dia. Kalau ada soalan, ada tambahan, boleh ajukan dengan masa mungkin 5 minit terakhir ini. Mudah-mudahan menambah keberkatan, menambah keserokan pengajian kita. Boleh tuan-tuan rahmat Allah. Jadi kalau saya rumuskan dalam masa yang ringkas ini, sementara menanti soalan kalau ada. Kisah kita satu sahaja berkenaan dengan seorang raja, hamba dan ayat-ayat angka yang dibawakan oleh hamba itu. Daripada ayat-ayat itu kita sedar, saya pribadi baru sedar nak berperhatian terhadap angka-angka yang disebut dalam Al-Quran. Lalu kita kaji lagi, banyak sebenarnya fakta-fakta angka ni sama ada tersurat ataupun tersirat untuk kita ketahui. Yang mana kita secara manusia, secara orang kata semula jadinya suka juga dengan orang kata
fakta maklumat trivia. Mana-mana sempoi santai macam tu kan. Ada dua surah Nisa, surah besar, surah kecil, dua perkara yang Allah pesan jangan lupa. Itu yang memudahkan kita untuk ingat tuan-tuan. Dan ini juga merupakan sunnah Nabi SAW dari segi pendidikan. Rasulullah hebat zaman dahulu dari segi fasahah, dari segi ini. Antaranya apabila dia buat kajian ialah Rasulullah SAW banyak menggunakan nombor. Mana orang Arab tak terkenal pun dalam khutbah mereka sebut tentang nombor. Dia main sebut. Tapi Rasulullah pertama, ya, secara umum dia. Sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 golongan yang ni. 7 untuk orang. Sebab apabila ada nombor tu orang memberi perhatian. Apa satu-satu orang nak kira. Salasun, ada 3 perkara. 3 perangai munafik. Semua kita kumpul. Ini projek lain juga. Saya kumpulkan hadis-hadis angka. Nabi SAW. Nabi sebut 2, 3. Semua tu dia memberi kata satu teknik pendidikan, teknik penyampaian, penggunaan angka. Yang kedua memang dia menarik perhatian. Yang ketiga memang dia melekatkan dalam ingatan kita pada angka-angka. Nabi sebut ada 7 golongan. Kira 1, 2, 3, apa kelima, keenam, 7. Sebab kita nak fill in the blank. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu perbincangan kita pada hari ini. Ada soalan tanya kalau malaikat juga, kalau bilangan malaikat sama juga ke Ustaz? Sama apa tuan-tuan? Kalau bilangan malaikat sama juga Ustaz? Saya tak boleh jawab sama apa tuan-tuan, boleh perincikan. Yang dalam Quran sebut, kalau sebut bilangan malaikat ni, antara malaikat Allah SWT sebut tentang bilangan malaikat yang bawa arash ada berapa. Kemudian malaikat yang jaga neraka sebut berapa. Kemudian fakta lain ialah malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran ada 4. Mungkin sekali lalu atau kebetulan atau remeh saja, tapi untuk kita tahu malaikat ni banyak. Ada signifikan tak? Okey, Pak. Ada signifikan juga ke dengan apa yang Ustaz terangkan hari ini? Wallahu alam. Saya bukan nak maksudkan kata setiap yang kita sebut tadi signifikan tak. Tapi paling kurang dia memberi kita, orang kata, menarik perhatian kita untuk mengkaji lebih dalam tentang tu. Mungkin tidak ada. Cuma kita kata tidak ada satu benda yang remeh yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran pada angka, pada tidak ada benda yang remeh pun. Mana bukan saya saja. Allah sebut angka itu orang ni ada berapa, qala rajulan, ada orang yang kata, tidak ada orang kata sekali saja, mesti ada maksud atau tujuan dia. Cuma kita tahu tak tahu saja. Signifikan besar tak besar tu kita akan tahu kemudian. Tapi sekali kita beriman, setiap yang Allah SWT letakkan dalam Al-Quran, abadikan Al-Quran, semua ada makna, tuan-tuan. Ada soalan lain tadi saya tengok. Cari boleh. Ustaz terang beri penerangan tentang ayat 25 surah Al-Kahfi tentang cara yang sebutan bilangan tahun yang pemuda tertidurkan. Allah. Kita tengok balik. Tentang tu 300 tahun tambah 11 hari. Itu ada khilaf juga tuan-tuan. Cara sebutan bilangan tahun yang pemuda itu. Maksud Quran tak ada pula. Tentang apa bilangan berapa lama pemuda Al-Kahfi itu tidur kan. Allah guna dua perkataan tahun, ayaman, dua sanah dan ayaman. Itu ada perbincangan dia. Al-Kahfi. InsyaAllah saya terangkan kemudian nanti. InsyaAllah saya terangkan kemudian. Dia memang ada perbincangan para ulama. Sebab apa Allah sebut? Sebab tadi dia memberi perhatian satu benda yang lain, satu benda yang di luar kebiasaan kita. Patut kita berfikir sebab apa Allah sebut macam ni. Lalu ulama cuba huraikan, punya yang ni kiraan tahun lain, ni kiraan tahun lain. Semua dua-dua disebut tahun. Dua-dua disebut tahun, tetapi tahun mana? Kita tahun ada banyak kan. Kita tahun Islam, tahun Cina, tahun India apa ada tahun dia, Greek apa ada tahun dia. Kalau dulu saya nak baca sebagai orang kata menyahut soalan tuan tadi. Baik, ni walabithu ayat 20, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Mereka tinggal dalam gua mereka selama 300
100 tahun, wazdadu tis'a, dan tambah lagi 9. 9 apa tuan-tuan? Allah, saya tak boleh jawab sekarang, saya jelaskan kemudian nanti. Terima kasih tuan. Kita tak tahu, kita jawab tak tahu. Ada soalan lain? Terima kasih. Sonok, ada soalan, ada ni, saya pun rasa sonok walaupun tak nampak muka. Baik, baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan. Kalau tidak ada, ingat saya berhenti setakat ini tuan-tuan rahmat Allah. Saya ingat untuk akan datang nanti, saya nak sambung sedikit lagi berkenaan dengan fakta angka itu, apa lagi fakta angka di setiap sebalik ayat-ayat itu yang kita ni, insya-Allah kita habis untuk itu, kemudian baru kita masuk ke kisah baru. Boleh tuan-tuan rahmat Allah ya. Sekadar itu saja, mohon ampun, maaf atas salah dan silap dan kurang. Terima kasih semua. Saya sebenarnya menumpang semangat tuan-tuan dan puan-puan Allah untuk mengaji sama-sama, kita mendalami Al-Quran, kalamullah. Tuan-tuan, doakan saya untuk saya tengah buat buku dah nak akhir dah. Buku sirah, novel sirah, Madinah takkan rebah. Tuan-tuan doakan saya nak terbitkan sempena Maulidul Rasul. Tapi dah behind schedule sangat-sangat dah. Ni baru siap saja, baru bagi kepada editor. Dah lari timing jauh sangat dah. Tapi saya cuba nak siapkan sekadar yang boleh cepat seboleh mungkin. Sekadar itu saja tuan-tuan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.